berhubung dengan satu kebocoran maklumat yang telah disebarkan oleh Maha Zalim Britain, di mana kertas pertuduhan, kertas laporan Ketua Pengarah SPRM ke atas Hakim Nazlan, siasatan ataupun laporan siasatan ke atas Hakim Nazlan yang dihantar kepada Ketua Hakim Negara memaklumkan tentang salah laku Hakim Nazlan hari ini telah bocor di laman sesawang Maha Zalim Britain, tuan-tuan. Apa yang menarik di dalam, saya bacakan simple saja supaya tuan-tuan tahu apa ulasan SPRM terhadap kes Hakim Nazlan. Ulasan SPRM daripada apa yang bocor ni, tuan-tuan boleh buka Maha Zalim Britain, Twitter. Okey. Perbuatan yang Arif Hakim Nazlan yang menghakimi kes SRC International, yang sebelumnya beliau adalah General Counsel dan Company Secretary Maybank, serta terlibat dalam mengguruskan kelulusan pinjaman 140 juta kepada Putra Perdana Berhad dan pinjaman 4.17 bilion kepada 1MDB Energy bagi pengambil alihan Tanjung Energy Holdings Sdn Bhd, adalah melanggar peraturan 8/1A Kod Etika Hakim 2009 yang menyatakan seperti berikut. Perkara 511, seorang hakim hendaklah memastikan bahawa semua aktiviti luar kehakimannya tidak menimbulkan keraguan yang munasabah tentang keupayaan untuk bertindak dengan saksama sebagai seorang hakim. Perkara 8/1 hingga 8/10 menggariskan perkara berkaitan risiko pencanggahan itu perlu pengisytiharan kepentingan, ataupun Hakim Nazlan sepatutnya mengisytiharkan dia punya conflict of interest, tuan-tuan. Dia kena isytiharkan dia punya dia kena isytiharkan dia punya conflict of interest, yang jelas, tuan-tuan, telah melanggar kod etika ini terikat dengan pasal 4 perkara 125/3 Perlembagaan Persekutuan. Justru ini apa yang SPRM punya urusan, yang arif, yang bertanggungjawab melaksanakan keadilan, mesti dilihat tidak memihak, mempunyai integriti dan tingkah laku baik. Okey, perakuan SPRM setelah meneliti kes ini dan mengambil kira kepentingan awam, memperakukan bahawa Yang Arif Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali diambil tindakan tata tertib di bawah Kod Etika Hakim 2009. Okey. Tuan-tuan kena faham kesalahan yang dilakukan oleh Hakim Nazlan ni, saudara, bukan hanya boleh didakwa, dia ada dua benda yang boleh didakwa, tuan-tuan. Satu, pihak SPRM sudah pun menyelesaikan siasatan ke atas Hakim Nazlan ini, dan Hakim Nazlan ini, tuan-tuan, Hakim Nazlan ini, saudara, telah pun pihak SPRM cadangkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan, 220 Penal Code, sebab beliau telah melanggar, Seksyen 220
di mana beliau telah menjatuhkan hukuman, tuan-tuan, menjatuhkan hukuman tanpa berpandukan kepada perlembagaan negara. Ini satu kesalahan yang boleh didakwa di bawah Seksyen 220 perlembagaan ataupun ni Penal Code ataupun Kanun Acara Jenayah. Okey. Yang ini kuasa untuk mendakwa ni, tuan-tuan, selepas SPRM dah selesaikan kertas siasatan, kuasa mendakwa terletak di tangan AG Chambers. Malangnya sehingga hari ini Nazlan tidak didakwa. Itu pertama. Tetapi hari ini yang tular ni, saudara, ialah SPRM menghantar maklumat ini kepada Ketua Hakim Negara. Kerana Ketua Hakim Negara boleh mengambil tindakan tata tertib ke atas Hakim Nazlan yang jelas telah melanggar Kod Etika Hakim. Tuan-tuan kena faham apa yang dilanggar ni. Kena baca apa yang ditulis oleh Maha Zalim Written ini, tuan-tuan. Antara perkara yang telah dilanggar, hasil siasatan. Semasa menjalankan tugasnya sebagai Hakim Mahkamah Tinggi, Yang Arif telah menjadi Hakim bagi 3 kes perbicaraan bernombor kes WA45 207 2018 WA4 itu semua sekali terhadap 3 pertuduhan pengubaran wang haram melibatkan dana sama 42 juta daripada SRC International. Maknanya tuduhan ke atas Datuk Najib ialah 42 juta daripada SRC International yang dituduh ke atas Datuk Seri Najib, iaitu pendakwa raya versus Datuk Seri Najib Razak. Selepas hari ini disebut sebagai kes perbicaraan berdasarkan nota proceeding. Encik Rosli Hussein, pegawai penyiasat, antaranya ada memberi keterangan berikut terhadap Yang Arif Hakim Nazlan. Putera Perdana Development Sdn Bhd telah mengambil alih saham Unity Capital Sdn Bhd sebanyak 37.5% di dalam Iskandar Holding Company Limited. Daripada Unity Capital sebanyak 240 juta, 140 juta telah digunakan oleh Putera Perdana Development pada 18 hari bulan 8 2014 bagi harga belian acquisition pada Disember 2014. Saham yang diperolehi bagi acquisition IHCL. Saham ini, tuan-tuan, telah dijamin dengan fasiliti pinjaman sebanyak 140 juta daripada Maybank. Maknanya 140 juta ini, tuan-tuan, datangnya daripada Maybank. Datuk Najib dituduh terima 42 juta. Kononnya duit ini adalah duit daripada SRC International yang dipinjam daripada Kuok. Jadi tuduhan ke atas Datuk Seri Najib itu pun, saudara, sudah salah. Sepatutnya sudah ada pendakwaan semula. Itu pertamalah kesalahan yang patut dakwa semula. Yang kedua, penglibatan Hakim Nazlan. Harga pengambil alihan saham 140 juta ini telah disalurkan oleh Maybank kepada Putera Perdana Development. 140 juta ini telah disalurkan kepada SRC International melalui Putera Perdana Construction Sdn Bhd pada hari yang sama atas arahan Jolo. Di akhir perbicaraan Yang Arif Hakim Nazlan telah membuat alasan penghakiman, di antaranya mengulas perkara berikut. Keterangan saksi pembelaan, iaitu yang berbagi Datuk Rosman bin Abdullah yang menyatakan pinjaman berjumlah 140 juta daripada Maybank kepada Putera Perdana Development dipindahkan kepada SRC International melalui PPC, Putera Perdana Construction, pada 12 2014 atas arahan Jolo. Keterangan pegawai penyiasat yang menyatakan bahawa RM140 juta yang dipindahkan ke SRC International pada 12/12/2014 bukan diperolehi daripada pinjaman kumpulan wang amanah pekerja, bukan duit Kuok. Sebaliknya adalah daripada pinjaman Maybank oleh
PPD.